Okay, kita mulakan kelas dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay, saya minta maaf minggu lepas. Lepas tu tambahan cuti, bukan cuti pun. Saya sakit gigi. Sakit gigi benar ni, tapi okey lah. Minggu lepas. So macam mana, dah mula buat ke go tu? Punya apa? Kerja khusus tu dah buat ke? Buat lapar ni. Kalau tak buat, nanti cepat-cepat lah sebab nanti the exam awak tak fikir dah. So awak buat. Patutnya minggu lepas, lepas tu minggu ni tu bila waktu free awak buat lah. Buat individu buat individu cuma biasalah. Awak boleh lah nak bincang-bincang sama awak. Bertaik Dihantar saya dah buat di Google Classroom. Nanti saya tunjuk. Kejap Okay. Okay. Ini coursework for chapter 8 manufactured substance in industry. Ini yang saya suruh minggu lepas. Faham yang minggu lepas. Kalau nak hantar terus hari ni pun hantarlah. Senang. Awak tak payah fikir dah untuk tu. 20% ni. Bukannya sikit ni. Banyak 20%. 20%. Jangan tak buat lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, untuk test baru ni saya akui soalan memang susah sikit. Tapi walaupun susah, tapi awak asal banyak lemah lah. Jadi awak kena buat correction macam biasa. Saya pun baru bagi tadi. Saya skema dapat dah kan. So awak tengok skema tu lah, awak hantar balik. Yang baru ni, yang hantar daripada 24 9 orang je hantar. Yang hantar ni saya akan bagi markah lah. Ikutlah saya nak bagi berapa pun. Nanti tengoklah nanti bila nak tambahan markah untuk kira CGPA, saya akan tengok semua ni. Saya boleh tahu berapa orang hantar, berapa orang tak hantar. So please saya tak buat due date pun. Saya tahu awak masalah internet. So saya bagi kelonggaran lah. Alright. Tu yang kedua. Yang ketiga, kita nak mula kelas hari ni. Cuma homework tu saya nak bincang lepas ni tu. Homework yang dulu tu. Awak buat ke tak tak tahu lah. Buat ke tak tahu. Saya nak bincang lepas ni. Saya nak tahu awak faham ke tak. Selepas kelas lah. Maksud saya selepas saya mengajar. So hari ni kita nak masuk 7.2 7.2. Okay. Siapa lagi ada? So sekarang kita ada 14. Not bad. Okay, kita mulakan kelas. Masuk kepada 7.2. Okay, 7.2. Alright. Factors that affect rate of reaction. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi baru ni saya dah ajar macam-macam cara nak dapatkan macam mana nak kira rate of reaction pada minit keberapa, pada keseluruhan, pada minit sekian ke sekian, based on benda tu kena buat pada kertas graf. So saya harap sangat awak buat yang kerja baru ni sebab lepas ni saya nak bincang. Saya tak boleh tengok awak buat ke tak sebab awak duduk rumah. Susah. So harap buat lah. Right?
Yang 7.2 ni tak begitu susah, namun begitu ramai pelajar yang tak faham jugalah, dia tak faham. 7.2.1 to investigate factors affecting the rate of reaction based on, ada 4 faktor size of reactant, concentration, temperature and presence of catalyst. Okay. So size of reactant ni ialah apa ni, reaktan tahu kan? Reaktan. Takkan tak tahu lagi reaktan ni apa? Reaktan ialah bahan sebelum kita nak bertindak balas. Okey, macam ni, nak mudah nak faham. Kalau kita nak contoh nak goreng ikan tak? Nak menggoreng ikan. Jadi kalau misal kata awak goreng ikan seekor, seekor minyak sama banyak, dan satu lagi minyak sama banyak juga. Awak goreng ikan seekor tapi kali ni awak potong, maybe potong 4 ke. So bila potong 4, apa yang berlaku? Ikan tu kita katakan size surface area tu bertambah. Size surface area bertambah tetapi size dia berkurang. Faham maksud saya? Kalau tak faham beritahu ni. So size berkurang, ataupun satu lagi awak perhatikan, macam awak pergi ke kedai, awak jumpa garam kasar, garam halus. So garam kasar, garam halus, dia packing sama sekilo. Tapi garam kasar ni kita tengok dia kasar dan saiz dia besar. Setiap biji dia tu, setiap butir-butir dia tu besar. Manakala garam halus dia sama banyak tapi setiap butir tu kecil. So yang garam halus tadi tu kita kata saiz kecil tetapi surface area besar. Yang garam kasar tadi surface area kecil. Cuba tengok yang ni, gambar rajah ni. Kita ada cube 2x2x2. So bila potong setengah, awak dah akan dapat 1x2x2. Dia semakin mengecil. Potong lagi separuh lagi, awak dapat 1x2x1. Jadi total surface area tu kalau tengok sini semakin bertambah. Sini sepatutnya awak faham lah. Jadi apabila dia gini, apabila size reaktan bertambah, rate of reaction macam mana? Ataupun gini, dia gini. Macam mana Kak? Okay, size of reactants are not increase ke decrease lah mudah. Decrease lah mudah. Saya rasa decrease mudah. Rate of reaction increase. Size of reactant decrease, rate of reaction increase. Ataupun satu lagi boleh beritahu surface area tinggi. Ini sama-sama naik lah. Surface area tinggi, rate of reaction pun tinggi ataupun meningkat. Okay. Kita tengok satu contoh eksperimen to study the effect of size of reactant on the rate of reaction. So hypothesis mengatakan bahawa smaller the size of marble chip, the higher the rate of reaction. Macam saya tunjuk saat ni kan. Smaller the size, the higher rate of reaction. Okay. So satu dia guna marble chip ni, marble chip macam tadi. Saya kata garam kasar, garam halus. So in this case pun sama, dia guna marble chip dipanggil granule ke. Alahai. Manalah. Large piece lah, dia kata large piece. Ni large piece. Okay. And another one is small piece. Small piece. Ada setengah buku granule powder. So granule tu large lah.
powder tu small. So ni prosedur awak boleh tengok sendiri. Ni adalah buku teks. So bila nak interpret data, based on data obtained, plot two graph of volume of gas against time on same set of axis. Awak kena buat dua graf dalam satu kertas graf. Siapa bawa mari ni? Okey, dah masuk dah. Okay, so yang ni awak kena buat graf sebenarnya. And then pada graph, based on the graph, determine tangent gradient at t equals to 0. So t equals to 0 is initial rate of reaction. And then time taken for the complete reaction. Ini mudahlah, tak payah buat graph pun boleh. Bukan tak payah buat graph, I mean just interpret daripada data ataupun graph. Data pun boleh dapat dah. Okay. So in conclusion, is the hypothesis acceptable? Hypothesis mengatakan bahawa makin kecil, the smaller size of marble chip, the higher rate of reaction. So kita anggap kita buat, so kita dapatlah the smaller the size of marble chip, the higher rate of reaction. Okay. Ini exercise abaikan, awak tak ada. Okay. Yang kedua ialah concentration ataupun BM kepekatan lah. Kepekatan. So the concentration of a solute in solution can be changed. Okay, satu ini kita ada, ini larutan awal. Okay, larutan awal. Okay, dia kita boleh tambah dua benda di sini. Satu, kita tambah solvent pelarut. Tambah solvent, contoh solvent is water lah. Ataupun kita add more solute. Solute tu zat pelarut ataupun ikutlah dia bubuh dalam tu. Contoh dia bubuh garam ke salt. So what happen is, if you add solvent, the concentration becomes lower, or if you add salt, in this case contoh lah salt, salt. So what happen is concentration become higher. Okay, ni asas awak kena faham dulu ni. And then kita buat eksperimen. Yang ni dia guna sodium thiosulfate. But then what happen is dia sebenarnya dia panaskan, tak silap saya. Ini lama kita tak buat ni, saya pun tak ingat dah ni. Kejap kalau ikut prosedur, put 45 cm constant. Okay, place mark on the white. Swiftly pour 5 cm cubic of sulfuric acid in. Dia tambahkan kepekatan. Tetapi dia tidak tambah macam contoh saya tadi. Dia tak tambah salt, tetapi dia tambah larutan asid sini. Sorry, bukan larutan asid. Okay. Dia tambah sulfuric acid. What happen is ada tindak balas. Okay. Which is menyebabkan dua ni. Okay, bila campur dua ni, dia membentuk satu precipitate. White precipitate. Okay, dia membentuk precipitate. Atau mendakan, rasanya warna putih tak silap saya. Siapa ada buku rujukan boleh share. Tak silap saya warna putih. So what happen bila awak tambah 5 cm cubic, lama-lama X tu akan hilang. But then berapa lama masa dia akan hilang. So kita kena buat dia gini. Pertama dia total volume semua kena sama ni. 50 belakang. Cuma percubaan pertama tu you have sodium thiosulfate and then
sulfuric acid pun sama 5. Pun sama juga. Yang berbeza ialah dia tambah water actually. Sini kita punya MV lah. So kita punya MV nampak dah. Is our distilled water. Okay. Sulfuric acid kita boleh buat sebagai CV. Control variable atau fixed variable. Okay. Responding. Inilah time taken. Ini kita punya RV, responding variable. Okay. So berapa time taken? Berapa yang awak dapat buat? Itulah awak dapat. Kalau ikut logik ni semakin lama ke semakin cepat ni? Awak rasa semakin lama ke semakin cepat? Guys. Takkan saya kecek sore. Cepat. Okay. Siapa tadi? Dia cakap semakin cepat. Yang lain? Kenapa semakin cepat? Tak tahu. Tak tahu. Okey, yang lain semakin cepat ke semakin lambat? Semakin lambat. Kenapa semakin lambat? Tak tahu sir. Aduh. Sebab Okey. air Nak bunyi dah tu, nak dekat dengan jawapan tadi tu. Sebab apa? air bertambah. Sebab okey, dia tambah air, okey. Air tu kita manipulate semakin meningkat. So bila air semakin meningkat, what happen? Reaction lambat. Yelah. Reaction lambat tadi awak dah jawab dah. Kawan awak jawab dah tadi. Kemudian dia kata sebab tambah air. So tambah air itu menyebabkan jadi semakin pekat ke semakin cair? Cair. Pekat. Semakin berkurang atau semakin mencair. Okey? Ni cair, diluted ataupun cair. Ini concentrated ataupun kita kata pekat. Gitulah. Ini semakin pekat lah. Alamak, kenapa ni? Where's the pen? Alah, nak cari pen mana? Alright. So, boleh faham tak sini tadi? Yang ni. So, apa yang berlaku? Dia tambah air, jadi sodium thiosulfate tu semakin mencair. So, bila sodium thiosulfate semakin mencair, biasanya tindak balas tu dia ambil masa yang lebih lama. Okay. So, interpreting data. Ini tak ada apalah. Ini nak buat pengiraan M1V1. Nak kira concentration. Hari tu saya dah ajar masa BAT SCM base. Kemudian use the given formula. Calculate the concentration. Dia tambah air. Dia beritahu volume saja. Tetapi kita kena kira sendiri. Kita kena kira sendiri berapa dia punya concentration. Okay, awak pun kira. Okay. What happened? The rate of reaction is inversely proportional to the time taken for the X marks to disappear from view. Thus, rate of reaction is 1 over time. Okay. Kejap, siapa mesej ni? Kejap lah. Okay, so thus rate of reaction is inversely proportional with
time. Use this formula and the data collected to calculate rate of variation for all the 5 experiment. Record all answers from 1 to and 2 in table 7.6. Ini kita anggap macam kita buat lah. Kita anggap kita buat. So what happen? Apa ni? Concentration tu semakin meningkat, tetapi rate of variation semakin jap. Use the data plot graph. Disuruh plot graph dulu, sorry. Barulah kita state the relationship. Okay. So di sini saya akan beritahu lah gapo jawapan dia. Okay, cuba kita tengok discussion dulu. Why does the solution in the conical flask turn cloudy? Okay, siapa tahu? Agak-agak lah, siapa tahu? Tadi saya beritahu dah kan, dia akan menghasilkan precipitate ni. So what happen, dia sebenarnya turns cloudy lah. Okay, dia punya what do you call, precipitate tu menyebabkan conical flask tu menjadi keruh. So actually terdapat insoluble solid in water. Terdapat dia menghasilkan apa saya tak ingat. Ini dia menghasilkan Allahu Akbar. Sodium thiosulfate ni. Dia menghasilkan apalah. Hari ni boleh lupa pula. Okey, saya lupa, cuma dia bahan tu dia tidak larut air. So name the ni nombor 2. Name the substance that causes the solution to turn cloudy. Sulfur rupanya. Sulfur. So 3, the X mark disappears from view when the solution in the conical flask reaches a certain level of cloudiness. What are steps required in this experiment so that the same level of cloudiness is achieved in all the 5 experiment? Apakah langkah yang kita mesti lakukan supaya dia sama tu, cloudiness tu? Saya rasa mudah je. Awak rasa macam mana? Macam mana kita nak set? Ni kira curve gini, kira eksperimen tu beres lah. Dia akan ada 5 kan. So macam mana? Kita buat X tu semakin tak nampak, akhirnya langsung tak nampak. Dan juga total volume kena sama lah. Total volume kena sama. Cuma ni langkah jaga-jaga dia. Height of the solution is conical flask is maintained. Use the same conical flask and use a white paper with same X mark. And of course mestilah tutup terus lah. Ni tak ada apa sangat. Nombor 4, what the change being measured in the experiment to determine rate of reaction. Time taken for fixed mass of sulfur to be formed. Berapakah masa yang diperlukan? Okay. Yang ni kalau siapa ada buku rujukan, buku rujukan siapa ada boleh share kat Telegram nanti dia punya contoh data. Saya ada tapi saya ni nak cari dalam komputer, saya slow sikit lah. Buku rujukan saya tak ada sini, saya tinggal di sekolah. Jadi saya yakin awak ada. Nanti siapa-siapa boleh jumpa, boleh share di Telegram lah. Alright, sebelum saya masuk ke temperature, ada nak tanya? Ada tak? Tak ada sir. Ya ke tak ada ni? Kalau tak ada, kenapa exam tak boleh buat? Aduh, stres saya. Exam ramai jatuh lah. Okey, tak apalah. Tolong saya rasa mungkin awak, atau saya rasa betul lah. Saya rasa sekolah kena buka. Awak lama sangat duduk rumah. Asyik duduk rumah, duduk apa? Saya rasa paling banyak duduk tengok cerita Squid Game. Duduk main game. Tak tahulah. Itu je lah kot kerja awak.
Anak saya pun sama lah. Dia susah ni semakin lama tu. Dia kena pergi sekolah. Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okay, temperature ni faktor ketiga. Yang ni mudah lah. Most reaction occur faster at high temperature. That is, rate of reaction increase with increased temperature. Semakin tinggi suhu, semakin meningkat kadar tindak balas. For reaction that occur at room temperature, each increase of 10 degree will increase the reaction rate by 2 times. Semakin bertambah 10 darjah Celsius. Okey, contoh kalau room temperature 27. So, basically lebih kurang 10 darjah Celsius tambah lagi 10 darjah Celsius. Rate of reaction dia akan semakin cepat by 2 times. Bermaksud contoh kalau kita nak katakan kita nak kacau segelas air dengan 2 sudu gula. So kalau pada suhu bilik 27, mungkin awak ambil masa contoh awak ambil masa 2 minit. Tetapi kalau awak tingkatkan suhu sampai 37, pertambahan 10 darjah Celsius, mungkin daripada 2 minit jadi 1 minit. Tu maksud dia lah. Okey. Ini eksperimen pun sama. Yang ni kita panaskan dia sama macam tadi, cuma Allah tak ada table. Okey, yang ni dia sebenarnya dia put 50 cm3 of 0.2 mol deactivated sodium thiosulfate. Saya rasa kepekatan sama, kita kekalkan. Okey, ni Allah. Okey. 50 cm3 of 0.2 ni kita kekalkan. Cuma yang berbeza, berbeza ialah yang ni temperature awal, kemudian quickly the chemical essence, start the stopwatch, record the time taken. Yang ni yang mula-mula ni suhu bilik lah, because dia suruh record temperature nombor 2 ni at room temperature. Allah. Room temperature. Katakan kita nak mudah, kita bubuh berapa? Kita bubuhlah 30. So dah siap. Satu tahap macam tadilah, X akan hilang. X akan hilang, maka kita berhentikan masa. So apa yang berlaku, kita pun repeat. Nombor 9 tu repeat pada 40, 45, 50 dan 55. Okey, so sekejap, mana table tak ada. Okey, tak apalah, dia tak ada table. So use the data obtained to plot a graph of rate of reaction 1/time against temperature of sodium thiosulfate solution. So based on the graph, state the relationship between rate of reaction and temperature of sodium thiosulfate. Okay, sekarang ni kita anggap kita buat. So, is the hypothesis acceptable? Okay, so acceptable lah. Okay. Acceptable. What is the conclusion? Tu bawah tu. The higher the temperature of sodium thiosulfate solution, ataupun apa sajalah, in this case, eksperimen ni guna sodium thiosulfate. So, the shorter time taken to disappear from view. Yang tadi, the longer, because kita cairkan dia, so the time taken becomes longer. Yang ni, the shorter, because dia sama, dia proportional. Dia sama naik lah. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi rate of reaction. So write the ionic equation. Itulah yang tu. Sodium thiosulfate and sulfuric acid.
Yang ni full equation mungkin siapa yang ada boleh share nanti dekat Telegram. And then number 2, can sulfuric acid be replaced with hydrochloric acid? Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. As long ada H+. Alright. Dan yang terakhir catalyst. Catalyst ni okay, direct translate pemangkin lah. Pemangkin. Saya pun tak ingat. Saya belajar bahasa Melayu dulu. Saya belajar bahasa Melayu, so pemangkin sajalah. So catalysts are chemical substance that alter the rate of chemistry without undergoing any chemical change. Dia tidak jadi apa-apa ke dia, tetapi dia meningkatkan kadar tindak balas. So yang ni dia tidak ada apa? Kita tak buat hipotesis lah. Dia ataupun gini, boleh juga. Maknanya presence or absent. Presence menyebabkan rate of reaction meningkat. Okay, kalau absent tak ada apa-apa lah ataupun stay the same. Okay. Yang ni contoh kita nak buat apa ni? Manganese oxide, temperature, volume hydrogen peroxide. Okay, dia tambahkan manganese oxide powder. Manganese oxide ialah mangkin. Allah. Okay, kita punya manganese oxide is our catalyst. So awak ingatlah, most of the catalyst biasanya dia oxide solution, boleh jadi juga benda lain. Contoh nanti awak belajar form 5, awak akan belajar Allah, apa dah? Oxidation rate, bukan reagent. Allah Akbar. Oxidizing agent. Nanti awak belajar form 5, oxidizing agent. Agent pengoksidaan. Manganese oxide salah satulah. Okay. So dia buat apa di sini? Kita tengok label test tube S1 and 2, put 5 cm cubic hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ni dia ala-ala macam asid tapi lebih kuat. Ala-ala macam asid lah. So place test tube in the test tube rack. Add 0.5 manganese oxide powder in test tube 2. So test tube 2 got catalyst. Okay. Number 5, observe the change that occur to the wooden splinter and record your observation. So dia place a glowing wooden. Glowing ni apa? Berbara. Berbara. Okay, dia kayu uji berbara. Sepatutnya tahulah ni. Dia nak test apa ni kayu uji berbara ni? Kelas nak test apa ni kayu uji berbara? Tak tahu aku sekeh kepala. Hello. Please. Ketelan. Kehadiran ketelan. Mana? Bukan, kita tak cerita hal catalyst lagi ni. Ni basic. Glowing wooden splitter ni nak test ke apa ni? Come on, awak form 4 dah. Takkan tak ingat? Saya bagi clue. Kayu uji kita test 2. Satu berbara, satu lagi kayu uji menyala. Okey, dia 2 gas ya. Kalau berbara ni gini, ingat kalau bara nak bakar sate tu. Okay? Bara nak bakar sate tu, macam mana kita nak nyalakan balik? Kita
kita kipas kita kipaskan dekat area tu dia menyala balik. Why? Oxygen. Presence of Apa oxygen. yang menyebabkan dia menyala balik? Oksigen. Oksigen. Sebab udara kita ada oksigen. So kita kenakan oksigen lagi banyak, maka dia akan lagi panas dan akhirnya menyala. So berbara ni nak test oksigen lah. Yang kayu uji menyala, burning wooden splinter nak test hidrogen. Jangan tak ingat lah. So dia H2O2 ni dia macam secara semula jadi dia tiba-tiba dia boleh bertukar menjadi air dan terkeluar atas dia tu dia akan terkeluar sendiri gas oksigen. Boleh faham tak? Jadi H2O2 ni dia akan jadi H2O plus O2. So dia H2O tu tertinggal dalam test tube. O2 ni akan terbebas ke atas. Boleh faham tak? Cuma kalau kita tambah manganese oxide powder, O2 ni cepat lagi banyak terhasil. Sebab rate of reaction dia meningkat. Boleh faham? So observe the changes that occur the wooden splinter, record your observation. Ini saya rasa mungkin lagi cepat menyala lah kot. Okay. So is the hypothesis acceptable? Yes. Presence of catalyst increase the rate of reaction. Yang ni dia tidak ada the higher the catalyst. No because catalyst dia tak berubah volume and mass. Dia tak berubah. Just dia ada dan tak ada. Because before dan after experiment dia tetap ada. So kita kira presence of catalyst increase the rate of reaction ataupun the absence of catalyst doesn't change the rate of reaction. Change rate of reaction. Okay. Ketidakhadiran makin tidak merubah kadar tindak balas. So yang ni apa ni? Concentration of hydrogen peroxide solution. Okay, yang ni dia ceritalah. A 20 volume hydrogen peroxide solution will produce a volume oxygen that is 20 times more than the volume of hydrogen peroxide solution. For example, 5 cm cubic of 20 volume hydrogen peroxide solution will produce 100 cm cubic of oxygen. Okay. So dia menghasilkan O2 tu bila ditambah dengan dengan catalyst dia 20 times more gas produce. Dah? Yang ni just untuk awak pemahaman biasa je lah. Ini tak perlu cerita dalam data pun. So discussion, what are the changes observed and measured in this experiment? Apa dia kita nak tengok the release of gas can rekindle glowing splinter. Yang ni macam saya kata tadi, berapa cepat. Because kalau kita tambah manganese oxide, so oksigen tu banyak, jadi masa yang diperlukan untuk kayu uji bara menyala tu lagi cepat lah. So number 2, explain the how observation in 1 can assure your hypothesis. So yang ni, the faster the glowing wooden splinter is rekindled, the higher rate of reaction. Baik, ada mungkin tadi saya kata seroyak tadi tak perlu ada the higher the faster pun. Baik, kena tengok pada responding lah. Kalau misal kata dia tak cerita time, awak cerita presence je lah yang ni tadi. Yang ni.
So present or catalyst increase the rate of reaction. Tetapi kalau di cerita time, awak kena ikut soalan lah. Boleh? Awak kena ikut soalan juga. Boleh faham tak ni? Boleh harap boleh faham lah. Boleh. So in summary, concentration of reactant increase, rate of reaction increase, size of solid decrease, rate of reaction increase, temperature increase. Ni senang lah. Present of catalyst, yang ni present, rate of reaction increase. So banyak-banyak ni yang tak sama naik hanyalah size of solid. Boleh? Size of solid. Yang lain semua concentration increase, rate of reaction increase. Temperature increase, size of solid sahaja. Ataupun mungkin nak cerita kalau yang ni tricky sikit. Mungkin nak cerita surface area. Boleh je. Surface area ni yang benda sama lah. Saya cakap tadi, size of solid reactance. So semakin kecil, surface area semakin besar Semakin kecil reactance, semakin tinggi surface area. Yang itu terbalik. Increase. Tetapi nak cerita benda yang sama. Ini tricky sikit lah. Okay. Yang ni satu lagi ialah pressure. Cuma pressure ni kita tak belajar detail lah. Because pressure ni dia sebenarnya dia tak mengubah sesuatu bahan, tetapi dia mengubah fizikal. So increase pressure on reaction involving gas will affect the rate of reaction. Dia hanya boleh kita alter untuk tindak balas melibatkan gas sahaja. When a gas is compressed at constant temperature, the gas particle are pushed into smaller volume of space. Increase pressure, increase the concentration of the gas and the rate of reaction. Okay. Changes in pressure does not affect rate of reaction involving solid and liquid. So gas sahaja, solid and liquid tak boleh faham dia. So yang ni 4 ni untuk semua jenis kecuali gas tambahan sikit pressure. Itu sajalah, untuk gas saja ada tambah satu lagi pressure So ini satu contoh soalan. Ni satu contoh soalan lah, tapi apa ni? Awak kena try jawab juga ni. Tapi ini contoh lah. Ini contoh ni. Sorry. Ni contoh Ni contoh dalam buku teks ada. So dia bagi kalsium bertindak balas dengan air. To produce calcium hydroxide and hydrogen. So dia di sini two experiment are carried out to determine rate of reaction between 0.7 gram and 200 cm cubic of water at different temperature. So experiment is carried out at room temperature. Last, dia increase 10 darjah. Diagram below shows the graph volume gas against time. Eksperimen 1. Okay. Kalau dia, yang ni, dia tanya what is the total volume of hydrogen gas produced in experiment 2. Awak ambil nilai terakhir. 420. Okay. 420. Explain your answer. The quantity of reactant is the same in both experiment. So result of hydrogen gas must be the same. Okay. So quantity reactant adalah sama. Jadi produk pun mesti sama. Gitu je lah. Ambil ketika time tu dah berhenti. Ini senang je. Copy the graph above and sketch the curve for experiment 2. Okay. Experiment 2 dia buat apa? Tertinggal slide ni. No. In experiment 2, temperature increase by 10%. Awak rasa apa jadi? Okay, saya tunjuk awak ni. Dia, what happen? Graph 1 tu,
Ini graf 1 rate of reaction dia rendah. Okay. Graf 2 rate of reaction tinggi ataupun meningkat daripada 1 lah. Tetapi end product dia end product pula dah. End volume of product sama 420, tetapi eksperimen 2 dicapai dulu berbanding eksperimen 1. Ini soal selalu keluar. Ni awak kena lukis dan juga keluar dalam soalan adjektif, awak kena teka mana satu. To see what is the effect of temperature of the rate of reaction. Okay, effect. Increase in water temperature increase the rate of reaction. Okay, ni senang saja. Yang example 3, gastritis is caused by the production of too much acid in the stomach. Doctors use antacid tablets to neutralize the acid in stomach. Table 7.7 shows the time taken by each antacid tablet to react completely in excess hydrochloric acid under different condition. Okay, di sini macam-macam keadaan lah. Eksperimen 1 dengan 2 beza di concentration. Okay. Kemudian 2 dengan 3 beza di volume of hydrochloric acid. Eksperimen 4 beza di temperature. Time of reaction dia bagi sebelah tu. Sinilah biasa soalan SPM ginilah dia akan buatkan awak macam pening sikit. So what happen? Why the time of reaction is different for experiment 1 and 2? 1 and 2 saja dah. So what happen? Dia tambah concentration. Awak jawab gitu lah. The concentration of hydrochloric acid in 2 is higher than experiment 1. Gitu je lah. B, which of following experiment shows the change of volume of the hydrochloric acid does not affect the rate of reaction? Eksperimen manakah yang menunjukkan bahawa perubahan isi padu tak mengubah rate of reaction? Mana isi padu? Isi padu asid. Yang mana? Eksperimen 2 dan 3. Nampak tak? Sebab time of reaction sama. So eksperimen 3 tu dia menggunakan 100, so 50 cm cubic sedia ada, kita nak balas 50 lagi, dikira berlebihan lah, membazir begitu sajalah. See why is the rate of reaction of 4 is higher than 2. Okay, dia paling cepat lah tu. So ada dua keadaan, satu temperature tinggi and then concentration tinggi. Jawab gitu je lah. And then D, the other than temperature of concentration of hydrochloric acid, what changes can be made to increase rate of reaction? So selain pada suhu dan temperature. Suhu dan temperature apa lagi? Awak boleh beritahu lah. Pecahkan antacid tablet tu into smaller pieces. Tu boleh, tu satu cara lah. Yang ni pun contoh lagi. Ni apa ni? Decomposition macam tadi. Decomposition hydrogen peroxide. Okay. Kemudian yang ni dikira volume of oxygen gas yang terkumpul. Okay. At the 5th minute, it had 1 spatula full of black powder into hydrogen peroxide. Okay, black powder ni apa? Black powder ialah manganese oxide tadi yang kita belajar ni. So A, what is the effect? Okay. On the rate of reaction, dia increase the rate of reaction. Jangan pergi jawab cepat Okay, ada pelajar jawab nanti menyebabkan rate of reaction faster. Bunyi lagi ni salah terus. Because rate dia hanya ada high or low sahaja.
Kalau faster awak kena beritahu time taken. Baru betul. Time taken faster. Okay, baik. B, what is the function of black powder? Catalyst. Catalyst. Manganese oxide tadi. Ni, this is our catalyst manganese oxide. Okay, yang ni yang awak kena buat. Yang awak kena buat lah. Satu. Okay. Wait. Oh, ini dalam makmal. Tak boleh lah. Makmal tak boleh. So, tak boleh buat apa. Yang makmal ni tak boleh buat apa lah. Okay. Nanti tolong buat yang ni. Test yourself 7.2 page 239. Okay, buka sekejap. Apa ni? Buka sekejap buku teks. Mana lah? 239. Oi. Ni. Yang ni test yourself. Yang ni kita ada soalan rate of reaction is affected by various factors. State 4 factors dah belajar dah tadi. Kemudian yang ni ada tindak balas. Yang ni generally awak jawab dalam bentuk ayat saja. State 4 ways to speed up the reaction. Nombor 2, yang ni ada data dibagi 2 gram marble 15 cm cubic of hydrochloric acid. State the variable can be observed, measured. Ni okey juga ni. What is the manipulator? Saya dah ajar tadi awal-awal ni. Okay, so last kali awak cerita, awak teka lah. Which experiment has highest initial rate of reaction? Alright, yang ni buat sekarang. Yang homework dulu siap dah ke? Dah sir. Dah siap dah? Okay, Dah. kalau dah siap, boleh saya buka yang lama sekejap. Okay, saya nak buka yang soalan apa ni? Yang lama. Kejap Okay, nampak tak? Nampak. Yang ni kan saya suruh buat ke? Allah. Apa ni? Mana? Ni pun ya juga ni. Iyalah, yang ni pun kena, yang ni wait, yang ni iyalah, yang ni pun saya suruh buat juga. Okay. Activity 7.3. Siapa tu baru mari?
Okay. Solving numerical problem related to rate of fraction. Okay. Bla 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 bla. Nombor 1. Plot a graph of volume of gas against time. Ni. Okay. Dia graph curve. Alright. So last kali awak akan dapat tindak balas berhenti pada lebih kurang minit ke-6. So itu dia punya graf lah. Dapat tak graf ni? Ke tak buat? Tadi kata buat ni. Okay. Yang kedua, calculate following average of rate of reaction. 2A for the first minute. Macam mana nak buat first minute? So awak ambil pada minit pertama tolak minit kedua. Sebelum tu awak kena ambil volume minit pertama tolak volume minit pada kosong, and then minit pertama tolak 1 tolak kosong lah, minit 1 tolak minit kosong, dapatlah 22 cm kubik per minit. Fifth minute awak kena ambil pada minit ke-5 tolak minit ke-4. Volume 48 tolak 45 bagi 5 tolak 4. Dapatlah 3 cm kubik per minit. C paling mudah lah. 6, awak ambil nilai terakhir ni 6 pada minit ke-6, berapa dia punya volume. Didapati volume ialah 50 bagi 6 dapat 8.33 cm kubik per minit. Yang ketiga ni susah sikit. Calculate the rate of reaction at 1.5 minute. Calculate rate of reaction 1.5 minute. Yang ni awak kena buat ini sama macam tadi je. Tak ada apa sangat. Calculate rate of reaction at 4 minute. Yang ni pun sama juga, tak perlu buat. Yang ni kena buat tangent ke? Apa soalan macam sama Flowing time. Buat saya faham. Yang nombor 2 tu following average rate of reaction. Tapi kalau betul-betul pada 1.5 minit, aku kena buat tangent. Ni. Kena buat tangent. So tangent tu pada 1.5 minit, patut awak pilihlah mana-mana point at 1.5 minit tu. Katakan awak nak ambil pada minit 2.5, macam dia jawapan apa ni? Slide saya ni pada minit 2.5 dapat 40. Kemudian pada 1.5 tu dapat lebih kurang kalau 1.5 tu nak ambil boleh. Kalau in this case dia ambil kosong. Pada minit kosong ialah 12. Ikutlah, boleh belaka. Sekejap saya tunjuk. Kalau nak ambil saya nak ambil 2.6 tolak 1.5. Macam ni pun boleh. So 40 tolak 12. Yang ni aku kena tengok 1.5 tu lebih kurang berapa tu? 28 lebih kurang. Pasal awak kira lah. Sini. So saya kira kejap. Dia dapat 10.76. Saya dapat, kemungkinan akan lari sikit lah. Tolak 28, 12. 2.6 tolak 1.5. 12 bagi 1.1. Saya dapat 10.91. Baik. Adakah 10.91 ni salah? Alright. Dia ada dipanggil nilai julak yang diterima. Plus minus. Plus minus. So, yang plus minus ni yang susah sikit lah. Ini bergantung terus kepada
orang yang buat soalan. Kalau diterima 10.91 ni diterima lah. Kalau tak terima, tak terima lah. Dia gitu. Sebab itulah kita ni jangan buat zalim kat orang. Nanti apa ni? Satu iyalah yang buat soalan tu kalau tak terima zalim lah. Yang kalau terima baguslah dia adil. Tu gitu. Okey, pada 4.0 yang ni dia pilih pada minit ke 6 point something ke? Tak boleh kalau 6 macam mana nak baca? 6.1 dia boleh baca 54. Ngarut. Patutnya kurang lah sikit. Katakan saya nak ambil kalau 50 ni. Nah, 50. Anggap ni straight lah. So, bila straight, so dapatlah lebih kurang 5.4. Okey. Kemudian, nak mudah sikit, awak ambil lah 40 ni. Boleh je. Okey. Kemudian, bila jatuh, awak akan dapat lebih kurang 2.8. So, kalau saya nak buat gini. Saya ambil nilai volume 50 tolak 40 mudah. Cuma time tu lah susah sikit. 5.4 tolak 2 lebih kurangnya 2.9. So bila kira-kira akan dapat 10 bahagi jap. 10 bahagi nanti 5.4 tolak 2.9. 2.5. Okey, jadi 10 bahagi 2.5. So saya dapat 4 cm kubik per minit. Itu jawapan saya. Jawapan dia 4.25. Dia dapat 4.25. So Allah. Apa ni? Baik. So nampak tu. Dia dapat 4.25. Okey, saya dapat 4. Baik. Tak sama kan? Okey, tak sama. Tetapi macam saya kata tadi, ada jawapan yang mungkin boleh diterima dalam julat. Itu maksud saya. So awak nak buat spontaneous rate of reaction at 4 minute ni ataupun any minute, awak kena berdoa banyak-banyak. Pertama sekali tangent awak kena comel. Betul-betul menyentuh pada minit keempat ni. Betul-betul menyentuh lah. Allah. Aduh. Okey. Betul-betul menyentuh pada minit keempat ni. Minit keempat. Tu yang pasti awak punya garisan lurus tu mesti kena pada minit keempat. Kalau yang ni, yang soalan tadi, ini menyentuh pada minit 1.5. 1.5. Dia kalau diminta 1.5, 1.5 lah. Minit 1.5 dah, awak tak boleh lah nak lawan dia pula. Okey. Ni. So saya nak tanya, ada orang yang ada tak yang dia tak tahu macam mana nak dapat ni? Ada tak? Saya pasti ada. Cuma sila mengaku. Aduh, susahnya tak duduk depan mata. Okay, so kalau gini, kalau awak tak boleh nak dapatkan
Okay, mesej saya lah. Saya dah bagi nombor saya, mesej saya mesej saya try apa ni? Tunjuk graf awak tu kalau boleh. Itu saya nak sangat tolong awak. Please, kawan awak yang dah pergi PC, dia orang pula tanya aku, hampir tu. Aku nak budak aku tanya aku. Yang pun geng-geng awak pergi PC tanya saya. Okey, yang tu dia orang dah terjebak pada perangai budak PC lah. Dia nak menanya semua. Alright. So yang ni tak ada apa sangat ni. Yang ni calculate. Okey, saya tunjuk yang nombor 4. Nombor 1 ni tak perlu. Ni tak perlu. Okey, nombor 4 ni. A, calculate the average rate of reaction for each of the metal with acid. Yang ni dia dah bagi ni kan time. Kemudian dia dah ada dia dah beritahu collect 50 cm 50 cm cubic of hydrogen gas. So awak buatlah 50 bagi time masing-masing lah. 50 bagi 60, 50 bagi 95, 50 bagi 20. Yang ni tak perlu buat graf pun. Okay, yang instant B, based on your answer in 4A, arrange the three metal in order of descending reactivity. Okay, so yang ni tak ada apa lah. Maknanya awak susun daripada rendah meningkat lah. RPQ. Oh, descending menurun. So start dengan paling tinggi dulu. R and then P and then Q. Descending menurun. Ascending menaik. So dia start pada paling reaktif lah. Okay. Explain your right answer. Ni senang lah. The higher rate of reaction ataupun the more reactive metal, the higher rate of reaction. Itu saja. So yang 7.1 ni tak ada apa sangat. Yang tadi ni. Yang ni saya nak awak tolong tunjuk graf kepada saya. Tolong. Kalau tak dapat, segera contact saya. Sebab malah tak tahu tu awak punya PSO akhir tahun ni. Macam mana kalau dah uji biasa pun teruk, saya pun tak tahulah nak buat gana ke awak ni. Okey, beres hak ni. So untuk kerja rumah baru ni nanti saya yang ni awak kena buat as a homework. Okey. Nanti awak hantarlah dekat Google Classroom nanti. Saya buat lalu lah. Ini awak 4O deh. Ni online test. Online test. Tak mau online test. Chapter 7 mana? Oh, chapter 7 tak buat pun lagi ni. Allahu Akbar. Tak buat lagi. Chapter 7. Operation. Activity. Activity berapa saat ni? Allah, tak ingat dah aku. Activity. Mana saat ni? 7.3. Activity 7.3 Saya nak sangat tengok graf awak ni.
Activity. Test yourself. 7.1. Test yourself 7.2. 7.2. 10. Topik 7. Alright. Okay. Saya dah buka. Siapa yang dah siap boleh hantar. Okay, itu sahaja kot untuk hari ini. Sorry ambil masa yang lama. Sebab lepas ni saya ada hal sikit lepas ni. Okay, itu saja. Ada nak tanya? Okay, siapa No, yang sir. belum isi attendance isi Sekejap saya nak lapor ni. Kau apa ni? Lapor kepada TPKA. Sila isi attendance. Sekejap lagi saya tengok. Okay, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Homework jangan lupa. Dan dah boleh start study lah. Jangan tunggu akhir moment the last moment baru nak study. Ini bukan sains lah, war form, bukannya geografi sejarah boleh baca last minute, tak boleh. Ni awak kena buat latihan sekarang. So kalau tak buat latihan, susahlah. So kalau tak ada, saya berhenti di sini. Kita tamatkan kelas dengan tasbih kifarah dan surah. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Thank Thank you, sir. Thank you, sir.